Antara nikmat yang terbesar yang Allah kurniakan kepada manusia, kepada hamba-Nya adalah salah satunya adalah makanan dan minuman. Dan Allah jadikan, Allah tentukan makanan dan minuman ini sebagai perkara yang penting dalam kita tak boleh teruskan kehidupan kalau tak ada makanan dan kehidupan. Sebab apa? Makanan ini adalah salah satu sumber tenaga yang manusia boleh peroleh. Sebab tu Islam dia amat menekankan dan Islami dia amat mengambil berat tentang makanan. Nabi SAW selepas kewafatan baginda, Rasulullah SAW banyak meninggalkan kepada umatnya banyak sunnah. Adanya sunnah-sunnah yang berkaitan dengan makanan dari segi adab dan etika. Okey, manusia atau umat Islam dia boleh banyak mengamalkan. Mereka boleh banyak mengamalkan amalan sunnah Rasulullah SAW berkaitan dengan bab pemakanan ini. Dan Allah pun dalam bab ini Allah pun telah pertama sekali Allah tegaskan berkaitan dengan amalan pemakanan ini dalam firman Allah Fakulu washrabu, bermaksud makan dan minumlah dengan senang hati. Namun dalam bab pemakanan ini ada dua syarat penting yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Seperti mana Allah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud janganlah kamu membazir. Sebab apa? Pembaziran ini adalah salah satu perangai daripada syaitan. Kita pertama jangan membazir. Yang kedua pula Allah menegaskan kita supaya kita menjauhi daripada makanan-makanan yang haram. Sebab apa? Bila kita makan makanan yang haram ini dia akan membawa keburukan dalam kepada kita daripada aspek segi rohani ataupun jasmani. Ya Rasulullah, makanan ni ialah sumber tenaga untuk manusia. Terdapat banyak amalan Nabi berkaitan dengan makanan. Sunnah yang pertama ialah membasuh tangan. Sebelum makan, ramai orang yang basuh tangan sebelum makan, tapi dia tak tahu yang amalan ni juga sunnah Rasulullah. Basuh tangan ni bukan sekadar untuk bersihat, tapi sebagai pahala amalan sunnah Rasulullah. Kita disunahkan untuk duduk depan makanan tu sebab Rasulullah pernah buat macam tu dengan keadaan duduk iftirash. Duduk iftirash selepas makan ni sebabnya satu je, untuk beradab depan Allah SWT. Antara sunnah yang lain ialah membaca bismillah sebelum makan. Sending blessings on Muhammad. Makanan kanan. Sudah hadis makan muka. Mula-mula makan makanan tu dengan bismillah. Menggunakan tangan kanan dan ambillah makanan yang berdekatan dengan mulut. Ya Rasul, yang berdekatan denganmu masuk kat sini bila kita berkongsi makanan. Bila berkongsi tu ambil yang dekat-dekat dulu. Tapi kalau kita daripada pinggan yang lain nak ambil lauk yang jauh-jauh pun boleh. Ya Rasulullah, Bila kita berkongsi makanan, tak elok untuk kita ambil makanan yang jauh. Orang akan rasa tak selesa kalau kita buat macam tu. Nabi kita kalau makan, dia akan makan dengan suapan yang kecil. Dan baginda akan menggunakan tangan kanan untuk baginda makan. Tapi baginda tak suka makan makanan yang panas. Rasulullah bersabda, tiada keberkatan pada makanan yang seperti itu. Rasulullah SAW bersabda lagi, kalau serpihan makanan itu jatuh, kutip, bersihkanlah dan makanlah. Janganlah tinggalkan ia untuk syaitan. Terus sunnah baginda juga, baginda apabila makan, baginda akan melicinkan pinggan tersebut. Tidak akan meninggalkan saki-baki makanan dalam pinggan. Baginda juga menjilat jari-jarinya dan baginda pernah bersabda, kamu tidak tahu pada cebisan mana terletaknya keberkatan.
mungkin di sisi yang terakhir tu Allah letakkan keberkatan, dan di sisi terakhir tu mempunyai penawar serta menyihatkan tubuh badan. Makanan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kala terdapat lebihan sisa-sisa makanan yang terus dibuang, dan perkara ini kerap sekali berlaku di restoran dan juga di rumah. Membiarkan sisa makanan dibuang merupakan satu kesalahan yang amat besar, dan ia juga menjadi salah satu penyebab timbangan amalan kita menjadi ringan. Jika ada lebihan sisa makanan, asingkan dan bungkuskan, kemudian berikan kepada mereka yang lebih memerlukan, dan kita sepatutnya tidak perlu malu untuk melakukan perkara tersebut. Tari ialah roti dan daging campur berkuah. Nabi Muhammad SAW juga suka makan tembikar dan kurma. Nabi akan makan kurma terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan tembikar. Hitok bersama kurma. Hitok ialah sejenis timun berwarna cerah. Nabi Muhammad SAW juga suka makan makanan yang manis. Jadi belilah makanan yang manis seperti coklat, gula-gula, kek, biskut dan makanan yang lain. Termasuklah aiskrim. Kepada mereka yang suka makan aiskrim, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW suka makan makanan yang manis dan sejuk. Antara makanan lain yang digemari oleh Rasulullah SAW ialah minyak zaitun dan cuka. Kebaikan cuka, dan seorang tetamu ini malu untuk menghidangkan kepada Nabi Muhammad SAW cuka tersebut. Cuka juga bukan merupakan makanan yang remeh, malahan dia ialah makanan yang amat baik. Hadis kedua pula ialah mengatakan tentang perihal minyak. Minyak ni adalah baik, terutamanya sekali adalah minyak zaitun. Sabda baginda Rasulullah SAW bersabda, ambillah minyak zaitun ini dan sapukanlah ia pada badan, kerana ia merupakan dari pohon yang diberkati. Cara adab makan yang Nabi buat adalah memuji Allah Subhanahu wa taala selepas makan makanan tersebut. Amalan sunat selepas makan yang Nabi anjurkan adalah membasuh kedua tangan dan berkomor, kerana itu adalah sunat selepas makan. Dan bacaan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW adalah Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umat-umatnya, supaya kita ni dapat mencontohi beliau, kerana dia adalah role model yang terbaik untuk kita contohi dalam kehidupan kita hari ini. My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you.